A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Nu'man Hani bin Jamal, insya-Allah bersempena bulan Ramadan yang mulia ini, pada hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang satu sifat mahmudah yang dinamakan sebagai zuhud. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai yang faham zuhud ni mesti rendah diri, mesti pakai baju compang-camping, mesti pakai baju tampal-tampal, lusuh, buruk dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan seperti itu kefahaman tentang zuhud yang patut kita amati dan amalkan, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah pada hari ini kita akan telusuri apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan zuhud. Tuan-tuan dan puan-puan, dari segi istilah bahasanya, zuhud ni adalah apabila kita menghindarkan diri dari sesuatu perkara yang kita tak suka. Sebab pada perkara tersebut tak ada mutu, tak ada nilai. Kan? Benda tu tak ada mutu, tak ada nilai dan kita tak suka dan kita akan menghindarkan diri dari perkara tersebut. Maka itulah zuhud dari segi bahasa. Dari segi istilah adalah dunia, di mana apabila kita menghindarkan diri dari sesuatu perkara dunia kerana kita tak suka, sebab kita tahu pada perkara dunia tersebut tidak ada nilai, tidak ada mutu, maka kita hindarkan diri dari perkara dunia tersebut. Dan ia juga membawa maksud kepada kita meninggalkan kesenangan dunia kerana kita memilih kesenangan akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah, itulah yang dimaksudkan sebenarnya dengan zuhud. Ada sebuah hadis dari Abu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang lelaki ni, dia datang jumpa dengan Rasulullah SAW. Dia datang jumpa Rasulullah, kemudian dia tanya, "Wahai Rasulullah, ada tak satu amalan yang kalau saya buat amalan tersebut, Allah suka, orang suka, semua orang suka? Ada tak?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Zuhud. Zuhudlah kamu terhadap dunia, maka Allah akan mencintai kamu. Zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada manusia, maka manusia akan mencintai kamu." Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis hasan. Tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah, ini daripada Rasulullah SAW sendiri menceritakan bahawa kita perlu zuhud. Bukan senang nak zuhud ni, tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun susah. Tapi sekurang-kurangnya kita faham dan kita cuba untuk amalkan, insya-Allah. Jadi macam mana nak amalkan? Jadi kita nak amalkan, kita kena tahu bentuk-bentuk zuhud yang ada. Tuan-tuan dan puan-puan, ada 3 bentuk zuhud yang boleh saya kongsikan pada malam ini. Iaitu yang pertama, dari segi kepercayaan. Di mana kita percaya, kita lebih percaya sesuatu yang ada pada Allah berbanding dengan kita percaya dengan sesuatu yang ada pada manusia. Contohnya, ada 2 orang. Orang yang pertama ni, dia percaya bahawa kalau dia solat tarawih, dia berpuasa, kan, man shama ramadhana imanan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqa Rasulullah. Barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan, kan, dan ketakwaan, maka akan diampunkan segala dosa-dosanya yang lepas. Bagi orang yang tidak zuhud, dia takkan termakan dengan hadis ni. Dia rasa macam ya ke? Tak kot. Jadi dia tak kira. Dia tak buat pun apa yang Rasulullah ajar. Sebab dia tidak ada sifat zuhud ni. Ini nak tahu kita ada tak sifat zuhud ni. Kalau kita ada sifat zuhud ni, kita akan terasa, kita akan terkena dengan hadis ni, maka kita akan berpuasa dengan betul-betul sebab kita yakin akan ada pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding dengan apa yang ada, percaya dengan apa yang ada pada manusia. Contohnya, kalau kamu bekerja macam ni, kamu akan dapat gaji banyak ni, kamu akan dapat ganjaran banyak ni. Bukan tak boleh percaya, tetapi dia lebih percaya dengan apa yang Allah janji berbanding dengan apa yang manusia janji. Benda-benda ni mungkin berlaku ketika kita perlu buat pilihan. Nak solat tarawih ke, nak pergi jalan-jalan? Kalau pergi jalan-jalan, dapat suka, kan? Solat tarawih tak suka, tapi dapat ganjaran. Orang yang zuhud, dia akan lebih percaya kepada ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu yang pertama dari sudut kepercayaan. Dari sudut yang kedua, dari segi adalah dari segi kesabaran. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang zuhud ni dia gemar mendapat ganjaran dari kesusahan dunia berbanding kesukaan yang lahir dan kemudian pada ketika tiadanya kesusahan. Di mana tuan-tuan dan puan-puan, secara mudahnya saya ringkaskan di sini, ada dua keadaan, dua orang. Orang yang pertama, dia nak hidup dia senang. Dia nak hidup dia senang, dia nak suka. Orang yang kedua, dia tak apa susah sebab dia tahu akan ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang zuhud ni, dia lagi suka kalau susah tapi ada ganjaran. Kalau senang ada ganjaran pun bolehlah. Tetapi dia lagi suka kalau susah tapi dapat ganjaran berbanding senang tak dapat ganjaran, tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, bentuk zuhud ini adalah dalam bentuk bagaimana tindak balas perasaan dan sikap seseorang terhadap seseorang yang lain apabila kita dipuji ataupun dikeji. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang kita kena puji kan, oi bukan main kembang lagi, awak ni handsome lah, awak ni cantik lah, bagus, hebat lah awak ni, Masya Allah. Jadi kita pun punyalah kembang kan, kembang pecah kursi, saja bergurau kan. Jadi ataupun tapi bila orang kutuk kita sikit dekat social media, apa ni, tak apa-apa kan, contohnya orang kutuk kita, orang keji kita, orang tak layan, tak like, tak follow, tak komen, jadi kita punya murung tu macam ni, kenapa orang tak like aku punya post kan. Jadi kita itu adalah ciri-ciri orang yang mungkin belum ada sifat zuhud. Tetapi orang yang ada sifat zuhud ni, it doesn't matter orang puji ke, orang keji ke, it doesn't matter. Dia tak kisah. Kan? Orang puji, dia tak termakan. Orang keji, dia tak terasa nak marah. Sebab benda tu tidak ada di dalam jiwa dan hati dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bersempena dengan bulan Ramadan ini, marilah sama-sama kita mengamalkan sifat zuhud ini. Nasihat untuk diri saya, supaya kita dapat bentuk sifat zuhud ni bermula pada bulan Ramadan tahun ini, supaya ianya dapat diguna pakai pada bulan-bulan yang seterusnya. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat beribadah pada bulan Ramadan. Semoga Allah menerima segala amalan kita, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.